Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Dunia diminta bersatu dan berkongsi tanggungjawab untuk mengatasi bukan sahaja wabak COVID-19 tetapi juga AIDS. Saranan itu dilontarkan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres. Beliau mendesak dunia agar tidak melupakan AIDS di tengah-tengah krisis COVID-19. Ini memandangkan virus HIV masih menjangkiti 1.7 juta orang setiap tahun dan membunuh sekitar 690,000 orang. Perancis merancang untuk melancarkan kempen vaksinasi COVID-19 besar-besaran antara April hingga Jun tahun depan. Perkara itu diumumkan Presiden Emmanuel Macron dalam taklimat media di Paris. Menurut Macron, pemberian vaksin fasa pertama pada Januari tahun depan menyasarkan individu berisiko tinggi dan mudah terjejas. Manakala fasa kedua adalah untuk keseluruhan populasi. Sementara itu, Amerika Syarikat perlu mengutamakan pekerja kesihatan serta penghuni rumah penjagaan dalam fasa pertama pelan vaksinasi COVID-19. Saranan itu dikemukakan Jawatankuasa Penasihat bagi Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC. Kedua-dua kumpulan itu yang berjumlah kira-kira 24 juta orang antara kelompok yang dicadang menerima vaksin pertama yang dijadual pada bulan depan. Selepas bulan Disember, Amerika juga dijangka menerima antara 5 hingga 10 juta dos vaksin setiap minggu. Keseluruhannya lebih 270,000 kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Amerika. Menurut data Universiti Johns Hopkins, jumlah kes positif pula meningkat kepada 13.6 juta. New York menjadi negeri yang merekodkan kes kematian tertinggi iaitu 34,618 diikuti Texas 21,946. Manakala California, Florida dan New Jersey mengesahkan lebih daripada 17,000 kes kematian. Kanada tidak akan menarik balik sekatan pergerakan di sempadan negara itu dengan Amerika selagi pandemik COVID-19 belum dapat dikawal di seluruh dunia. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kenyataan beliau jelas membayangkan bahawa penutupan sempadan akan berlanjutan hingga tahun depan. Kedua-dua negara berjiran itu bersetuju mengenakan sekatan pergerakan di sempadan mulai Mac lepas. Bagaimanapun ia tidak menjejaskan urusan perdagangan. Sekurang-kurangnya 7 daripada 54 hospital awam di Mexico City yang merawat kes COVID-19 dipenuhi pesakit yang menggunakan alat bantuan pernafasan. Manakala kapasiti penggunaan katil di 14 lagi pusat kesihatan telah mencecah 70%. Demikian menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA. Mexico merupakan negara keempat di dunia yang mencatatkan kematian tertinggi akibat COVID-19 iaitu 106,000. Turki memperketat pelaksanaan perintah berkurung bagi membendung penularan COVID-19. Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika mengumumkan langkah itu berkata, perintah berkurung separa dilaksanakan pada hari bekerja, manakala perintah berkurung penuh dilaksanakan pada hujung minggu. Penduduk tidak dibenarkan berada di luar rumah antara pukul 9 malam hingga 5 pagi setiap hari. Arab Saudi menyelar Tehran kerana menuduh Riyadh memainkan peranan dalam pembunuhan saintis nuklear terkemuka Iran, Mohsin Fakhrizadeh. Menteri Luar Arab Saudi, Adel Al-Jubeir menyifatkan Menteri Luar Iran, Muhammad Javad Zarif sebagai terdesak kerana menyalahkan negara itu atas apa sahaja perkara buruk yang berlaku di Iran. Menerusi laman sosial Instagram, Muhammad Javad mendakwa putera mahkota Arab Saudi dan Perdana Menteri Israel bersekongkol dalam kes pembunuhan itu. Bola sepak Liga Juara Eropah, Liverpool dan Porto pasukan terbaru mengesahkan tempat dalam saingan kalah mati. Liverpool marah selepas menang 1-0 terhadap wakil Belanda Ajax di laman sendiri. The Reds menerajui kumpulan D dengan mengumpul 12 mata. Porto dari Portugal pula marah selepas seri tanpa gol dengan Manchester City dalam aksi kumpulan C. Berbaki satu lagi perlawanan, Porto berada di tangga kedua kumpulan dengan 10 mata. 6 pasukan terawal yang telah pun mengesahkan tempat dalam saingan kalah mati, 16 pasukan ialah Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Manchester City dan Sevilla. Senarai 8 lagi pasukan akan diketahui dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.